Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نويت التعلم والتعليم، نويت التذكر والتذكير، نويت النفع والانتفاع، نويت الإفادة والاستفادة، نويت الحث على تمسك بكتاب الله وسنة رسول الله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير وابتغاء مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. آمين. طيب, setelah kita membahaskan tentang al-awamir wan nawahi, seterusnya kita masuk kepada tajuk seterusnya, al-faslur rabi' fil umumi wal khususi. Awalan al-am. Baik. Bab seterusnya membahaskan tentang umum dan khusus, di mana perbahasan umum wal khusus ini di antara perbahasan yang penting di dalam mabahithul alfaz. Sebelum kita masuk kepada ma'rifatul adillah, lafaz yang dibahaskan di dalam usul fiqh ada pembahagian namanya al-am, al-umum wal khusus, di mana sebahagian lafaz dia menunjukkan kepada perkara yang am, sebahagian lafaz dia menunjukkan kepada perkara yang khas. Baik, kita fahami dulu falsafahnya. Begini, jadi sekarang ini kita ada waqi', kita ada waqi', realiti yang berlaku. Jadi setelah kita memahami realiti yang berlaku, kita idrak kepada apa yang berlaku pada waqi'. Kita idrak masuk ke dalam zihin kita, kita fahami, dan apa yang kita fahami itu kita ingin menyampaikannya kepada orang lain. Apa yang kita fahami tentang waqi' itu kita ingin sampaikan kepada orang lain dengan pelbagai cara. Imma dengan isyarat. Saya tunjuk macam ni. Ini maknanya apa? Peace. Sabar. Kalau saya tunjuk macam ni, roba'. Itu isyarat. Boleh saya gunakan simbol untuk menyampaikan apa yang makna yang ada di dalam diri saya. Saya buat tanda bulat, maksud dia no entry, kan? Lampu isyarat merah maknanya berhenti, hijau jalan, wahakata. Dan ada juga cara untuk menyampaikan makna itu dengan lafaz. Dan lafaz adalah cara yang paling sempurna, yang paling, kita kata, cara yang paling efektif di dalam menyampaikan makna. Jadi lafaz
yang digunakan oleh seseorang untuk menyampaikan makna itu adalah wasilah. Wasilah untuk sampai kepada makna dengan lafaz. Lafaz ini dia menunjuk kepada apa? Kepada makna. Makna ini imma terkadang seorang yang menuturkan dia menghendaki makna di situ adalah mafhum. Terkadang seseorang itu dia menuturkan, dia melafazkan dia itu, dia menghendaki makna itu adalah mafhum serta misdaq. Di sini apa itu mafhum? Mafhum ialah surah zihniyah an asya'. Surah az-zihniyah anil asya'. Yakni gambaran yang bangsa zihniyah tentang sesuatu perkara. Saya tunjuk. Al-umum wal khusus. Baik, sekarang kita ada lafaz. Dan kita ada al-makna. Lafaz ini menunjukkan kepada dalun alal makna. Baik. Makna di sini imma seseorang yang menuturkan, yang melafazkan itu, dia menghendaki makna yang dikehendaki itu hanya semata-mata mafhum. Terkadang seseorang itu dia melafazkan sesuatu perkara dan dia menghendaki daripada makna itu adalah mafhum plus al-misdaq. Apa itu mafhum? Mafhum ialah as-surah az-zihniyah an asya'. Apa itu misdaq? Misdaq ialah tanzilu tilka surati fil waqi'. Tanzilu tilka surati fil waqi'. Kita menjatuhkan surah tadi itu di dalam waqi'. Ya. Baik. Saya bagi contoh. Saya sebut sayyarah. Sayyarah, kereta. Kereta ini ada di dalam surah zihniyah saya. Yani kalau saya sebut kereta, maka akan terbenar banyak perkara. Ya. Saya tunjuk kepada kereta Saga, kereta. Mercedes, kereta. Audi, kereta. Pro 2, kereta. Kereta ini ada banyak. Imma Mercedes, imma Audi, imma Proton. Terus. Baik. Ini dinamakan dengan misdaq. Al-misdaq.
iaitu apa yang ada fil waqi' itu adalah Mercedes. Sebenarnya bukan Mercedes, ada lagi di bawah dia. Tapi saya tak nak. Nanti kalau saya detail lagi. Ya. Tapi ini contoh saja. Maknanya, sesuatu yang kita faham secara umum, pada zihin kita, sesuatu yang kulli, itu namanya mafhum. Kemudian turun kepada itu, bawah daripada mafhum itu, iaitu apa yang ada fil waqi', itu nama dia misdaq. Saya bagi contoh yang lain. Al-insan. Al-insan, kata-kata al-insan iaitu hayawanun natiq. Ini kulli kan? Maknanya kamu insan. Insan tu hayawanun natiq. Dan insan itu dia tak ada. Dia tidak ada fil waqi'. Mana insan? Saya bukan insan. Anta bukan insan. Hakim bukan insan. Arif bukan insan. Yang ada tu apa? Yang ada tu Arif. Yang ada tu Hakim. Yang ada tu Akil. Zaid, Umar, Ali. Ini yang mawjud fil waqi'. Insan tak ada. Insan tidak ada fil waqi'. Begitu juga sayyarah. Kereta itu tidak ada fil waqi'. Yang ada fil waqi' itu adalah kereta yang kita nampak. Yakni Arif dia bukan sahaja insan, tetapi dia adalah insan serta musyakhisatnya. Insan serta musyakhisat. Musyakhisat iaitu identiti. Kita ada identiti kan? Tingginya macam ni, lahirnya di mana, ibu bapanya siapa, bangsa apa, agama apa, warnanya apa. Ini mawjud fil waqi'. Ini ghairu mawjud. Ini hanya fi zihni faqat. Okey. Kadang-kadang orang yang menutupkan dengan lafaz, dia menghendaki mafhum semata-mata. Terkadang dia menghendaki mafhum serta misdaqnya. Jayid. Okey. Sekiranya seseorang itu melafazkan suatu lafaz dan dia hanya menghendaki kepada mafhum, maka ini nama dia al-mutlaq. Ini nama dia apa? Al-mutlaq. Al-mutlaq, contohnya saya kata akrim insanan, muliakan olehmu akan insan. Dan saya menghendaki daripada kata-kata insan, mafhumnya insan. Maknanya, kalau contoh saya kata kepada Mujahid, akrim insanan, maknanya kalau Mujahid memuliakan satu orang sahaja yang terbenar insan pada dia, sifat insaniah pada dia, maka ketika itu perintah itu telah berlaku. Maknanya dia telah pun melaksanakan perintah tersebut. Dan dia tidak perlu untuk memuliakan setiap insan, jami'ul insan lah. Tetapi cukup itu yang maksudnya mafhumul insan. Murad daripada makna, iaitu lafaz yang menghendaki makna, iaitu semata-mata mafhum, bila diitlaqkan akan dia, maka itu namanya mutlaq di dalam usul fiqh. Mutlaq berbeza dengan am wal khas. Nanti tengok. Kemudian yang kedua, lafaz dia menunjukkan kepada makna, dan terkadang makna itu dikehendaki daripada makna itu adalah mafhum serta misdaq. Jadi, dah faham mafhum? Dah faham misdaq? Dah. Okey. Di sini
misdak ini banyak. Anta adalah misdak. Antum ini adalah misdak kepada insan. Arif misdak kepada insan. Hakim misdak kepada insan. Akil misdak kepada insan. Atau kita sebut dengan fardun min afradil insan. Kita sebut dengan istilah fardun. Jamaknya afrad. Fardun, anta fardun min afradil insan. Anta fardun min afradil insan. Rashdan fardun min afradil insan. Jadi, fardun min afradil insan ini banyak. Seseorang yang menghendaki dengan mafhum dan misdak, imma dia menghendaki misdak bila hasri, yakni tanpa terhad, tanpa ada had. Wa imma bihasrin, dengan terhad. Tanpa terhad, ini nama dia am. Bihasrin, ini nama dia khas. Wadah ila huna? Baik. Nanti kalau kitab mustawa yang lebih tinggi, di sini ada umum badali, ada umum syumuli. Tak apa, itu saja. Pada mustawa akan datang. Cuma di sini fahamkan dahulu, apakah perbezaan di antara mutlak, am, khas. Di sini, kerana apa? Kerana banyak daripada lafaz-lafaz di dalam ayat Al-Quran ataupun hadis itu, dia berlegar di sekitar ini. Yakni bagaimana mujtahid hendak menentukan lafaz ini, murad daripada Allah Ta'ala menyebut kalimah ini, adakah ini adalah am ataupun khas ataupun mutlak. Maka kita akan mempelajari sirahnya. Sirah yang menunjukkan ini am, sirah yang menunjukkan ini khas, sirah yang menunjukkan ini mutlak. Dengan kita mengetahui itu, kita boleh menentukan ini muradnya adalah mutlak, ini muradnya am, ini muradnya amun makhsusun, am urida bihi khas. Jadi boleh? Ada soalan? Okey, tengok. Al-mutlak, contohnya apa ya? Dalam surah Al-Baqarah, Allah Ta'ala menyebut apa? Wa idh qala Musa liqaumihi innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah. An tadhbahu baqarah, yakni Allah memerintahkan kalian untuk menyembelih lembu. Baqarah, an tadhbahu baqarah. Baqarah di sini apa muradnya? Adakah mutlak? Adakah am? Adakah khas? Kalau muradnya adalah am, maka ketika mana Allah berfirman innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah, maka hendaklah kalian menyembelih sekalian baqarah. Yang namanya baqarah itu wajib kamu sembelih. Kalau kamu tak sembelih, kamu belum lagi melaksanakan perintah Allah Ta'ala. Jami'i baqarah. Atau baqarah di sini dengan makna mutlak, yaitu mafhumul baqarah, yakni sekira-kira
kalau kamu menyembelih satu ekor sahaja binatang yang ada mafhum Baqarah padanya, selesai. Kamu telah pun melaksanakan perintah Allah. Faham tu? Baik. Maka Baqarah di sini mutlak. Bila mutlak, syuf tengok. Antasbahu Baqarah, sambung. Faqalu qalu du'u lana rabbaka yubayyin lana ma hi. Tengok, orang Yahudi, Allah kata, sembelih, aku nak kamu sembelih satu saja. Aku tak suruh kamu sembelih semua. Aku suruh sembelih satu saja. Yakni kalau kamu sembelih mana-mana sahaja yang ada sifat Baqarah pada dia, mafhumul Baqarah ada pada binatang itu, maka selesai. Dan kamu jangan tanya banyak. Apa yang aku perintahkan, laksanakan. Bas. Tetapi mereka terus bertanya. Kenapa? Kerana mereka cenderung untuk tidak melaksanakan perintah Allah. Maka tanya, qalu du'u lana rabbaka yubayyin lana hi. Qalu du'u lana rabbaka yubayyin lana ma launuha. Qalu du'u lana rabbaka yubayyin lana ma hi. Tanya lagi. Terus tanya. Sebab itu Allah kata apa akhirnya? Wa idh qultum apa? Mereka ada wa idh qultum ya Musa. Bukan ayat tu. Kada ya. Qala du'a lana rabbaka yubayyin lana ma law innal baqarata shabaha alaina wa inna insyaallah la muhtadun. Lagi. Qala innahu yaqulu innaha baqaratun la faridu wa la bikr. Qala al-ana ji'ta bil haqq fadhabahuha wa ma kadu yaf'alun. Wa ma kadu yaf'alun. Syuf. Mereka hampir-hampir tidak melaksanakan perintah Allah. Tengok. Sama kalau kita kata, saya kata akrim alim. Muliakan akan orang alim. Kata-kata aliman di sini adalah mutlak. Bila murad dengan mutlak, maka sekiranya orang yang diperintahkan itu, iaitu al-ma'mur, dia melaksanakan satu sahaja, iaitu dengan memuliakan satu sahaja orang yang ada ciri-ciri kealiman pada dia, bas, telah pun selesai amar tersebut. Amar tersebut telah dilaksanakan. Berbeza kalau kita kata akrim kulla alimin. Akrim kulla alimin, ini bukan mutlak lagi. Ini sudah menjadi am. Bila jami'al alim ataupun kulla alimin, maka kalau ada satu orang alim yang tak dimuliakan, maka perintah ini belum lagi terlaksana. Wadih? Wahakala. Baik, seterusnya al-am. Sekejap. Al-am di sini ya. Al-am ini ala thalathati aqsam. Amun baqiya
ala umumihi. Yang kedua, amun yuradu bihi al-khas, al-khusus. Yang ketiga, amun makhsus. Am baki ala umumnya, iaitu satu lafaz yang menunjukkan kepada am dan dia kekal di atas keumumannya, iaitu sifat, iaitu lafaz itu kekal di atas keumumannya. Kerana terkadang lafaz itu am tetapi muradnya adalah khusus, yuradu bihil khusus. Terkadang lafaz itu am tetapi dia itu makhsus. Makna makhsus, dia itu dikhususkan. Bukan yuradu bihil khusus, tetapi dia itu makhsus, yakni dia itu dikhususkan. Asalnya am tetapi makhsus. Jadi amun baqiya ala umumihi seperti apa? Wallahu bikulli syai'in alim. Mana am di sini? Kulli syai'in. Kulli syai'in ini menunjukkan kepada umum. Umum di sini dia kekal di atas keumumannya. Sirah di sini adalah sirah umum, yakni kullu syai'in, kull, dan dia kekal di atas keumumannya. Kenapa? Kerana di sana ada dalil akal yang menunjukkan dia kekal di atas keumumannya, yakni Allah Ta'ala, yakni ilmu Allah Ta'ala itu dia bertakluk kepada segala perkara wajibat, mustahilat dan jaizat. Segala perkara, bikulli syai'in. Jadi yang kedua, amun yuradu bihi al-khusus. Am yuradu bihi al-khusus. Ini seperti walillahi 'alan nasi hijjul bait. Man istata'a ilaihi sabila. Walillahi 'alan nasi. Mana am di sini? Mana yang menunjukkan kepada keumuman? An-nas, manusia, sekalian manusia. Yakni Allah mewajibkan ke atas manusia itu untuk hajjul bait, iaitu menunaikan haji di bait Allah. Baik, an-nas di sini umum. Maknanya bila sebut nas, masuk. Tak kira sama ada orang itu budak kecil atau orang besar, baligh ataupun ghairu baligh, majnun ataupun akil dan sebagainya. Itu an-nas. Tetapi di sini yuradu bihil khusus. Kenapa? Yakni khusus kepada man istata'a ilaihi sabila. Man istata'a ilaihi sabila ini menunjukkan bahawa murad daripada kata-kata nas ini adalah khas. Khas kepada manusia yang tertentu, bukan sekalian manusia. Walaupun pada asalnya kita melihat an-nas itu am. Betul kita dah? Amun yuradu bihil khusus. Yang ketiga, amun makhsus. Amun makhsus seperti Allah Ta'ala berfirman, hurrimat alaikumul maitat
alaikum al-maitata. Diharamkan ke atas kalian bangkai. Mana am di sini? Al-maitah. Bangkai. Yakni segala bangkai haram. Kalau kita semata-mata di atas literal firman Allah Ta'ala ni, hurrimat alaikumul maitata, yakni sekalian bangkai itu haram. Tetapi maksus, yakni dikhususkan oleh nas yang lain. Iaitu Nabi SAW bersabda, uhillat lana. Apa dia? Uhillat lana maitatan al-jarad was-samak. Dihalalkan kepada kita dua maitah. Apa dia? Belalang, ikan. Belalang dan ikan, bukankah ini daripada maitah? Maitah. Tetapi apa? Tadi secara umum firman Allah Ta'ala mengatakan segala bangkai itu haram, termasuklah jarad dan juga samak. Tetapi dengan kata-kata Nabi SAW, uhillat lana maitatan al-jarad was samak, maka ini menunjukkan kepada di sini ada maksus, khusus kepada jarad dan samak ini uhillat, dihalalkan. Baik. Apa dia? Ya, tengok. Okey, soal. Bagus soalan. Apa perbezaan di antara am yuradu bihil khusus dan am maksus? Apa beza? Am dikehendaki dengannya khusus. Ini pun am, ini am yang dikhususkan dan akhirnya membawa kepada khusus. Ini pun khusus juga akhirnya. Jadi apa perbezaan di antara dua bahagian ini? Perbezaannya, am yuradu bihil khusus, ini kekhususan am ini diperolehi daripada siyakul kalam. Kekhususan pada bahagian yang ketiga, amun maksus, ini didapatkan daripada nas yang lain. Ya. Faham tu? Jadi nombor dua, kalau kita melihat walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Siyaqul kalam di sini iaitu man istata'a ilaihi sabila menunjukkan nas di sini tidak umum. Ini kita panggil apa dalam balaghah? Majaz mursal. Min itlaqil kulli wa iradatil juz'i. Sama. Ini dia. An-nas. Sama kita kata apa dalam ayat tu? Alif lam. Dzalikal kitabu la raiba fih. Kan? Dzalikal kitabu la raiba fih. Allah Ta'ala sebut al-kitab. Kitab di sini umum. Tetapi murad dengan kitab di sini bukan umum kepada semua kitab, bukan Taurat, bukan Zabur, bukan Injil, tetapi khusus kepada Al-Quran. Walaupun lafaznya itu adalah umum. Itu dia. Amun yuradu bihi al-khusus. Wadah. Yes. Okey. Iqra. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa ta'ala Allah bi ulumul kitab al-fasl rabi' fil umum wal khusus. Awalan al-'am. Al-'am lafzun yastaghriqu as-salih lahu min ghairi hasr. Am itu adalah sebuah lafaz yastaghriqu yang yashmul as-salih lahu, yang boleh baginya itu min ghairi hasrin, maknanya yang
as-salih lahu min ghairi hasrin. Min ghairi hasrin maknanya keluar dengan min ghairi hasrin itu khas. Maknanya min, kalau kita kata bi hasrin itu khas, tapi min ghairi hasrin itu am. Lafaz dikait pada awal takrif itu lafzun. Lafzun kenapa? Kerana kharaja bihi al-ma'na. Kharaja bihi al-ma'na. Keluar dengan kata lafaz di sini ialah makna. Maknanya makna tidak disebutkan dengan am. Sebab itu kaedah mengatakan al-umum min awaridil alfaz. Al-umumu min awaridil alfaz. Umum itu daripada sifat lafaz, dunal ma'ani. Dunal ma'ani. Kata-kata yastaghriqu salihalahu iaitu jami'a afradihi. Maksud daripada yastaghriqu merangkumi, meratai kepada as-salihalahu yang boleh baginya, iaitu bagi lafaz tadi al-am. Kalau saya kata akrim kulla alimin, maka segala orang yang mempunyai sifat-sifat kealiman itu yastaghriqu salihalahu. Maknanya masuk sekalian orang-orang yang dia itu mempunyai ciri-ciri alim. Min ghairi hasrin, tanpa terbatas. Tanpa terbatas. Wal murad أنه لفظ يتناول كل فرد من أفراده مما يصلح لدخوله فيه دفعة واحدة مهما بلغ عدده دون حصر. Dan murad dengan takrif di sini adalah lafaz yang yatanawal kulla fardin min afradihi, masuk kepada setiap fardun min afrad tanpa terkeluar satu pun. Mimma yasluhu lidukhulihi fihi, apa yang boleh untuk masuk di dalamnya dengan lafaz, di dalam lafaz tadi, daf'atan wahidah. Daf'atan wahidah maknanya sekali, secara serentak. Secara serentak semuanya masuk. Mahma balagha adaduhu duna hasrin, tak kira banyak mana pun, duna hasrin. Fa in kana يستغرق أفراده ولكن بحصر كأسماء العلم فإنه ليس بعام. Kalau dia itu dengan isim adat, maka dia itu bukan umum. والعشرون لفظ يستغرق أفراده لكنها مكسورة. 20 lafaz yang masuk kepada semua afradnya, tetapi dia itu maksurah. فمن قال لوكيله أطعم 20 مسكينا فإنه لا يخرج من العهدة إلا بإطعام 20 إلا أنها مكسورة لا تتجاوزها. Maka orang yang berkata kepada wakilnya, berilah makan kepada 20 orang miskin, maka dia tidak akan, orang yang memberi makan itu, dia tidak akan keluar daripada tanggungjawabnya itu, melainkan setelah dia memberi makan kepada 20 orang fakir miskin. Maka terhad kepada ma'annaha mahsuratun, terhad kepada 20 sahaja. Maka di sini tidak jadi am, tetapi jadi khas. ومن قال بوكيله أكرم العلماء فإنه لا يخرج من العهدة إلا بإكرام جميع العلماء مهما بلغ عددهم دون حصر. Di sini orang yang berkata kepada wakilnya, akrimil ulama, muliakan olehmu akan segala ulama. Al ulama iaitu alif lam yang masuk kepada lafaz jamak yang menunjukkan kepada am. Maka tidak keluarlah seorang itu daripada dia memuliakan, dia mesti memuliakan sekalian orang yang bergelar ulama untuk dia keluar daripada uhdah dia. Maknanya kalau ada satu dia tidak menghormati, dia tidak muliakan seorang orang alim, maka dia belum lagi keluar daripada uhdahnya, iaitu perintah tersebut. Mahma balagha, tak kira banyak mana pun, duna hasri. Dalalatul am. Dalalatul am wa dalalatul ami ala jami'i afradihi دلالة ظنية ما لم يكن دليل على معنى التخصيص. Dalalatul am itu ala jami'i afradihi dalalatun lafziyah. Itu adalah dalalatun zanniyah. Dalalatun zanniyah.
selama mana di sana tidak ada dalil yang menegah daripada taksis. Tapi kalau di sana ada dalil yang menegah daripada taksis, maka dalalah qat'iyah. Jadi bukan semua dalalatul am itu dalalah zanniyah. Terkadang dalalatul am itu dalalah qat'iyah. Dengan syarat apa? Di sana ada dalil yang man'ut taksis, yang menegah daripada taksis. Seperti firman Allah Ta'ala, Allahul ladzi khalaqas samawati wal ard. As-samawati wal ard umum. Segala langit dan bumi. Segala langit dan bumi. Adakah di sana dalalah zanniyah? Yakni Allah itu khalaqa ba'dus samawat. Ada tak ihtimal seperti itu? Kalau ada kafir, maknanya ada Tuhan lain yang menciptakan langit, ada Tuhan lain yang menciptakan bumi lain. Ya. Daripada mana kita tahu di sana ada man'ut taksis, ada dalil yang menegah daripada berlaku taksis pada lafaz as-samawati wal ard. Dalil akli. Dalil akli menegah daripada di sana ada Tuhan lain yang menciptakan langit yang lain. Tak. Ya. Maka dalil akli qat'i mengatakan bahawa segala langit dan bumi itu adalah ciptaan Allah. Maka lafaz as-samawati wal ard umum kepada semua lafaz semua langit dan bumi, maka dia termasuk di dalam takluk kudrahnya Allah. Dengan tanpa ada satu pun daripada samawati wal ard, as-samawati wal ard terkeluar daripada kudrah Allah Ta'ala. Maka lafaz di sini menunjukkan dalalah qat'iyah. Wadah? Terkadang ada juga lafaz am yang menunjukkan kepada qat'i tetapi tanpa ada dalil pada dia. Yang menunjukkan kepada qat'i tetapi tidak ada dalil yang menegah daripada taksis. Ya. Seperti lafaz wahid. Ya. Lafaz wahid. Thalathah. Ataupun asma'ul adad. Ya. Maknanya kalau disebut dengan satu, bukan dua, bukan tiga. Ya. Wa bina'an 'ala zalik. وبناء على ذلك يجوز تخصيصه بالدليل الظني كما سيأتي في التخصيص خلافا لمن زعم أن دلالته قطعية ومنع تخصيصه بالدليل الظني. Dan bina di atas ini harus taksisnya itu dengan dalil zanni. Khilafan liman za'ama anna dalalatahu qat'iyyatun wa mana'a takhsisahu bid-dalil az-zanni. Alfazul umum. ألفاظ العموم بالعموم ألفاظ تدل عليه وهي إما أن تكون Syuf tengok ya, Hanafiyah. Ya, mereka dalalatul am pada mereka itu memberi faedah qat'iyah. Berbeza kita. Kita dalalah am itu memberi faedah zanniyah. Mereka al-Hanafi, al-Ahnaf, mereka mengatakan tak, dalalatul am ala jami' afradihi itu qat'iyah. Ya. Tak apalah, sana panjang bahasan. Alfazul umum. وهي إما أن تكون مستفادة من اللغة من غير قرينة وإما أن تكون مستفادة من اللغة بقرينة والقرينة إما أن تكون إثباتا وإما أن تكون نفيا. طيب, sekarang ni alfazul umum, siyaqul umum. Itu imma dia itu mustafadah min al-lughah, ay min wada'il lughah, min ghairi qarinah, ya, tanpa ada qarinah, ataupun dengan mustafadah min al-lughah bil qarinah. Imma bila qarinah wa imma bil qarinah. Bil qarinah itu wa imma itsbatan wa imma nafyan. Baik.
Siyaqul umum. Ini imma dia itu mustafadah min wad'il lughah, biduni qarina atau bighairil qarina, wa imma bil qarina. Bil qarina, wa imma dia itu kaunuhu isbatan, wa imma an yakuna nafyan. Baik. Kaunuhu isbatan, wa imma dia datang dengan lafaz jamak, wa imma dia datang dengan lafaz mufrad. Lafaz jamak, wa imma dia datang dalam bentuk dukhul alif wal lam, wa imma dia datang dalam bentuk idhafah. Begitu juga pada mufrad, wa imma dukhul alif wal lam, wa imma dia itu datang dalam bentuk idhafah. Ini khulasah. Okey, baca. أولا العموم المستفاد من اللغة بغير قرينة كل، وهي أقوى صيغ العموم كقوله تعالى كل نفس ذائقة الموت. Kata-kata kul, iaitu kita pergi kepada bighairil qarinah. Bighairil qarinah itu iaitu sirah kul. Jadi iaitu aqwa siyaqil umum, iaitu sirah umum yang paling kuat sekali, iaitu kul. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Dalam ayat yang lain, Allahu khaliqu kulli syai'. Aywa. أي استفهامية كقوله تعالى أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا، أو شرطية كقولنا أي رجل جاهل فله الجنة، أو موصولة كقوله تعالى ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا. Sama ada ayat di situ adalah istifhamiyah, ayyukum zadathu hadhi imana, ataupun ayat di situ adalah syartiyah, ayyu rajulin jahidin falahul jannah, ataupun ayat di sini adalah mausulah, iaitu ayyuhum asyaddu 'ala ar-rahmani atiyah. الذي مفردا كان كقولنا الذي يجتهد ينجح. نعم. أو مثنى كقوله تعالى واللذان يأتيانها منكم، أو جمعا له قوله تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. Wadah kan? Ini allazi mufrad. Kalau kita gunakan lafaz allazani muthanna wallazina, itu jamak. Maka kalau kita jumpa lafaz-lafaz ini, maka itu menunjukkan kepada, di sini menunjukkan kepada umum. Allati نحو قولنا أكرم التي تتعلم أي كل متعلمة. جميع نحو جاء جميع العلماء. من وهي حقيقة في العقل مجاز في غيره. شرطية كانت نحو قوله تعالى من يعمل سوءا يجزى به، أم استفهامية نحو قوله تعالى من بعثنا من مرقدنا، أم موصولة نحو قوله تعالى ولله يسجد من في السماوات والأرض. Jadi man itu pada fil haqiqah itu digunakan pada fil akil. Kalau ma fi ghairil akil, tapi dia itu majaz fi ghairih, maknanya terkadang dia itu digunakan fi ghairil akil tetapi majazan. Syartiyatan kanat wa may ya'mal su'an yujza bihi, ataupun istifhamiyah man ba'asana min marqadina, ataupun mausulah man fis samawati wal ard. أيوة. ما وهي حقيقة في غير العاقل مجاز في العاقل. شرطية كانت نحو قوله تعالى ما عندكم ينفد وما عند الله باق. وما تفعلوا تدري sekali ما عندكم ينفد وما عند الله باق. itu syartiyah. شرطية. وما تفعلوا من خير يعلمه الله. أم موصولة
nahu qawlihi ta'ala ma indakum yanfad wa ma indallahi baqa. أم استفهامية نحو قوله تعالى فما خطبكم أيها المرسلون. Maka kata-kata ma itu digunakan secara hakikatnya fi ghairil akil, tapi majaz fil akil, maknanya terkadang digunakan ma itu fil akil. Mata في الزمان نحو قوله تعالى متى هذا الوعد. أين في المكان نحو قوله تعالى أينما تكونوا يدرككم الموت. nah حيثما الشرطية نحو قوله تعالى وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرا. Aywa. Maka ini semua adalah lafaz yang mustafad min bighairi qarinah. Yang pertama. Yang kedua, kita masuk kepada al-umum al-mustafad min qarinah al-isbat. Aywa. Al-jam'u المعرف بالألف واللام نحو قوله تعالى قد أفلح المؤمنون. Yang pertama, al-jama' al-mu'arraf bi alif wal lam, ad-dukhul alif wal lam, qad aflaha al-mu'minun. Kata-kata al-mu'minun. Mu'minun jama'. Yang dakhalat 'alaiha alif wal lam. Yang kedua, الجمع المعرف بالإضافة له قوله تعالى خذ من أموالهم صدقة وقوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم. min amwalihim. Amwal kata-kata jama'. Diidafatkan kepada hum. Dhamir hum, maka itu memberi faedah umum. Auladikum, aulad jamak daripada walad. Diidafatkan kepada kum, dhamir, maka menunjukkan kepada umum. Aywa, al-mufrad al-mu'arraf bil alif wal lam. Sini. المفرد المعرف بالألف واللام ويعبر عنه باسم الجنس نحو قوله تعالى إن الإنسان لفي خسر. Innal insana lafi khusr. Mufrad yang dimasuki dengan alif lam iaitu al-insan, maka menunjukkan kepada umum. Aywa. المفرد المعرف بالإضافة Maknanya inna kulla insanin gitu. Ya. Ataupun inna jami'al insan, umum. المفرد المعرف بالإضافة نحو قوله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره. Mufrad yang dimasuki, yang diidafatkan, amrihi ini. Aywa. Maka amrihi di sini adalah umum. Falyahzaril ladzina yukhalifuna an amrih, daripada perintahnya Allah Ta'ala, iaitu daripada segala perintah Allah Ta'ala. Tadi. Thaniyan, al-umum al-mustafad. ثالثا العموم المستفادة من قرينة النفي. قرينة النفي di sini. ويكون هذا في النكرة إذا وقعت في سياق النفي كقوله تعالى ذلك الكتاب لا ريب فيه. ومثله الشرط نحو قوله تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره. Tengok, al-umum al-mustafad min qarinatin nafi, katanya seperti zalikal kitabu la raiba fih, la nafiyah lil jins di situ. Wa yakunu hadha fi nakira idza waqa'at fi siyaqin nafi. Kenapa kita punya kaedah mengatakan an-nakirah fi siyaqin nafi tufidul umum. An-nakirah fi siyaqin nafi tufidul umum. Wan nakirah fi siyaqil itsbat tufidul mutlaq. Nakirah kalau disebutkan dalam siyak itsbat, dia memberi faedah mutlak. Contohnya macam mana? Contoh ya, saya kata macam ni. Kita kadang-kadang kaedah ni kita hafal, kita tak tahu ulama tu membuat kaedah atas apa yang ada fil waqi'. Syuf tengok ya. Saya kata minum air. Saya kata ishrabil ma'. Ishrab ma'an. Minum air. Saya gunakan dengan
nakirah. Nakirah di sini, ma ini menunjukkan kepada apa? Maknanya kalau sekira-kira seseorang itu dia minum, ni air kan, ini mak, ini pun mak, ini pun mak, contoh, ini pun mak. Oh, air ada banyak. Sekarang ni saya kata ishrab ma'an, minum air. Kemudian orang tu pun ambil, dia ambil satu, dia minum. Adakah dia telah selesai melaksanakan perintah saya? Selesai tak? Selesai. Sebab itu kaedah mengatakan an-nakirah fi siyaqil itsbat tufidul mutlaq. Kenapa? Kerana selama mana sesuatu itu ada mahiyatul ma', terbenar pada dia itu mafhumul ma', maka cukup satu dia ambil lalu dia minum, bas, selesai. Perintah itu selesai. Tetapi kalau saya kata la tashrabil ma', jangan minum air. Kalau seseorang, saya guna dengan siyak nafi. Siyak nafi. Siyakin nafi, kalau saya sebut jangan minum air, maksudnya apa? Kita kata apa? Tufidul umum. Kita faham tak? Maksudnya jangan minum satu pun. Kalau kita minum satu sahaja, kita telah melanggar perintah. Oh, kalau kita kata tufidul mutlak, maknanya kalau minum satu, maknanya kalau tolak satu, minum yang lain sah. Maknanya telah melaksanakan larangan tersebut. Kenapa? Kerana dia tolak satu. Tapi sekarang ini tufidul umum. Umum maknanya jami'ul ma'. Tak boleh minum satu pun. Wajib tolak sama. Nampak? Faham? Ya. Saya kata ini ada pen. Ini ada pen. Ini ada pen. Ambil pen. Khuz qalaman. Khuz qalaman. Kalau dia ambil satu sahaja pen, adakah telah terangkat perintah tadi? Terangkat. Yang ni apa? Maksud qalam di situ ialah mafhumul qalam. Bukan mafhum serta masodah, tak, tetapi mafhumul qalam sahaja. Maknanya satu sahaja qalam diangkat, selesai perintah itu. Tetapi kalau saya kata la ta'khuz qalaman, la ta'khuz qalaman, jangan ambil pen. Kata-kata nakirah di sini fi siyakin nafi, maknanya kalau dia kata maksud dia apa jangan ambil pen. Oh, mungkin maksud dia jangan ambil satu je kot, yang lain boleh ambil. Tak, maksudnya jangan ambil satu pun pen. Satu pun jangan ambil. Ambil satu, kamu telah melanggar larangan tadi. Tapi dengan kamu tidak mengambil satu pun daripada pen tadi, itu barulah terlaksana larangan tadi. Ya, terlaksana larangan tadi. أيوة. والاستفهام نحو قوله تعالى هل تعلم له سميا وقوله تعالى هل تحس منهم من أحد. Dia sebut di sini wa misluhu asyaratu, dan seumpamanya, iaitu seumpama nafi tadi itu adalah syarat. Wa in ahadun minal musyrikin istajaraka fa'ajirhu. Kemudian begitu juga istifham, hal ta'lam lahu samia, hal tuhissu minhum min ahadin. Baik. Aywa.
معيار العموم. وأما معيار العموم فهو الاستثناء، فما جاز الاستثناء منه فهو عام، وما لم يجوز الاستثناء منه فليس بعام. وذلك كقوله تعالى: إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. فلولا أن كلمة الإنسان كانت عامة شاملة للذين آمنوا وغيرهم لما احتيج إلى استثناء لما احتيج إلى استثناء الذين آمنوا. Mi'yarul umum itu adalah istisna. Ini kaedah yang disebut al-istisna'u mi'yarul umum. Al-istisna'u mi'yarul umum. Maknanya sekira-kira sebuah lafaz itu boleh diistisnakan, boleh dikecualikan, maka itu menunjukkan kepada lafaz itu adalah menunjukkan kepada umum. Innal insana lafi khusr illa alladhi. Syuf, illa alladhi. Dia boleh istisnakan insan kerana insan itu adalah umum. فلولا أن كلمة الإنسان كانت عامة شاملة للذين آمنوا وغيرهم لما احتيج إلى استثناء الذين آمنوا. الخاص. ثانيا الخاص. والخاص يقابل العام، فهو ما لا يستغرق أفراده من غير حصر. Khas itu adalah yuqabil am, ya, apa yang bertentang dengan am. Fahuwa la yastaghriqu afradahu min ghairi hasrin, iaitu barang yang tidak yastaghriq, memasuki kepada sekalian afradnya itu tanpa had. Maknanya dia itu bihasrin, ya. Sebab kata-kata la yastaghriq nafi, min ghairi hasrin nafi itsbat. Ai ma yastaghriqu afradahu bihasrin, takdir kalam itu. والتخصيص إخراج بعض ما يتناوله الخطاب العام، وذلك كقوله تعالى: خذ من أموالهم صدقة، وهو يقتضي أن تؤخذ الزكاة من جميع الأموال، لأن الأموال جمع معرف بالإضافة فيقتضي العموم. فقوله صلى الله عليه وسلم: ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة يخرج الخيل من وجوب الزكاة فيها. Maknanya di sini takhsis itu adalah mengeluarkan ba'di ma yatanawaluhu al-khitabul am. Maknanya khitab am itu dia masuk semua perkara. Bila berlaku takhsis di situ, takhsis mengeluarkan apa yang termasuk di dalam keumuman tadi. Okey, itu fungsi takhsis. Seperti firman Allah Ta'ala, khuz min amwalihim sadaqatan. Amwal jamak. Bila diidafatkan menunjukkan kepada am. Tadi kita belajar tadi al-am al-mustafad tadi. Kalimah jamak yang diidafatkan dia menunjukkan kepada umum. Baik. Ambillah daripada harta kalian itu sedekah, iaitu menunjukkan yaqtadi an tu'khadha az-zakatu min jami'il amwal. Maknanya difahami daripada ayat itu, diambil zakat itu daripada jami'il amwal. Kerana amwalihim. Sedekah di sini iaitu sedekahul wajib, ya. Bukan sedekah sunat. Sedekah di sini ialah sedekah wajib, iaitu zakat. Okey. Bila Allah Ta'ala kata khuz min amwalihim, ambillah daripada harta mereka itu. Kalau kita pegang di atas makna umum, maknanya sekalian harta mereka. Apa saja harta? Ini harta tak? Harta. Ambil, jadikan zakat. Kitab harta, jadikan zakat. Khuz min amwalihim, umum. Aywa. Kemudian li'annal amwal jam'un mu'arrafun bil alifi wal lam. Jamak yang ditakrifkan dengan alif wal lam fayaqtadil umum. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam laisa 'alal muslimi fi 'abdihi wala farasihi sadaqatun. Tengok. Tiba-tiba Nabi kata tidak ada pada seorang muslim itu hambanya dan kudanya itu zakat. Tadi kata min amwalihim, min jami'il amwal. Bukankah faras, hamba itu adalah harta? Harta. Ini dia taksis. Di sini berlaku taksis.
Aqsamu takhsis. أقسام التخصيص ينقسم التخصيص إلى قسمين متصل ومنفصل. التخصيص Jadi takhsis itu terbahagi kepada dua, muttasil dan munfasil. التخصيص المتصل هو التخصيص بما لا يستقل Sekejap. At-takhsis al-muttasil wal munfasil. At-takhsis imma muttasil wa imma munfasil. Takhsis muttasil di sini disebutkan 3, tetapi saya tambah lagi 2. Di sini disebut 3 sahaja. Ya, istisna, syarat dan sifat. Kemudian ghayah, badal. 5. Kemudian munfasil imma daripada Alkitab imma daripada sunnah wa imma takhsis itu berlaku dengan ijma'. Okey, apa itu takhsis muttasil? Aywa. التخصيص المتصل هو التخصيص بما لا يستقل في إفادة المعنى بل بواسطة العامل المذكور قبله. Takhsis muttasil takhsis muttasil ialah takhsis dengan perkara yang la yastaqil fi ifadatil makna, yang tidak bersendirian pada memberi faedah makna, bal biwasitatil ami al-madhkuri qablahu, bahkan dengan pertengahan ataupun dengan wasitah am yang disebutkan sebelumnya. Faqauluna illa Zaidan la yufhamu minhu syai'un, maka kata-kata illa Zaidan itu tidak difahami daripadanya sesuatu. fa idza qulna jahala al-qawmu illa Zaidan, Syuf, illa Zaidan itu tak boleh difahami secara sendiri. Sebab itu dia kata at-takhsis bima la yastaqil fi ifadatil makna. Dia tak boleh mustaqillah di dalam memberikan makna, melainkan dia kena berhubung dengan perkara yang am sebelum dia. Seperti ini. Dia kata ja'al qaumu ataupun jahadal qaumu illa Zaidan. Kata-kata al-qaum itu umum. Illa Zaidan, itu dia takhsis sistem. Maka takhsis di sini adalah bil istithna. Fa inda dhalika, yufhamu al-murad, maka ketika itu baru kita faham muradnya apa. wa huwa imma an yakuna bil istithna aw syarti aw sifat. Maka imma takhsis muttasil itu dengan istisna, ataupun dengan syarat, ataupun dengan sifat, ataupun dengan ghayah, ataupun dengan badal. Takhsis bil istisna.
التخصيص بالاستثناء وهو إخراج بعض ما يتناوله اللفظ بإلا أو إحدى أخواتها وله شروط. Takhsis dengan istisna itu adalah mengeluarkan sebahagian daripada apa yang yatanawaluhu lafzu bi'illah. Jadi ja'al qaumu itu masukkan sekalian orang-orang yang berada di dalam kaum tadi. Kemudian tujuan takhsis ini dia mengeluarkan sebahagian orang yang di dalam kaum tadi. Bi'illah. Dikeluarkan dengan apa? Dengan bi'illah. Dengan kata-kata illah atau ihda akhawatiha, seperti siwa, ghaira, ada. Ayo. Walahu syurutun. وله شروط منها أن يكون المستثنى مع المستثنى منه قد صدر من متكلم واحد. Mustasna berserta mustasna minhu itu lahir keluar daripada mutakallim yang sama. فلو قال رجل نجح جميع الطلاب فقال آخر إلا زيدا لم يصح. Maka kalau seorang kata telah berjayalah sekalian belajar, kemudian orang lain yang berkata illa zaidan, maka itu tidak sah berlaku istisna di situ. Takhsis tidak berlaku. Kenapa? Kerana orang yang berlainan yang memberikan istisna. ويستثنى من ذلك كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كلام الله لأن كليهما وحي. Diistisnakan pada kalamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berserta kalam Allah. Maknanya kadang-kadang kalam Allah itu datang secara umum, kemudian datang daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalam yang mengistisnakan apa yang umum daripada kalam Allah. Bukankah di sini mutakallim itu ada dua? Maka tidak cukup syarat tadi. Maka dikecualikan pada masalah ini. Kenapa? Kerana kalam Allah dan kalam Rasul itu kedua-duanya adalah wahyu. Ayyakunan mustasna. Mustasna mesti berhubung terus kepada mustasna minhu, dia itu adatan. Muttasilan adatan. Dia berhubung secara adah. Apa maksud dia? Kalau saya kata ja'a al-qaum, illa zaidan. Munfasil, tak mutasil, putus sela masanya. Maknanya sela masa itu putus pada uruf macam mana. Sekira-kira kalau orang kata di sini tidak berlaku istisna, putus. Tapi kalau sekira-kira orang masih faham di situ berlaku istisna, maka sah, istisna berlaku, takhsis berlaku di situ. Wadah? فلو قال أكثر من العلماء ثم قال بعد يوم أو يومين إلا زيدا لم يصح. Kalau seorang itu akrimil ulama kemudian 1 hari 2 hari baru dia kata illa zaidan, maka itu tidak sah. يشترط أن يبقى من المستثنى منه شيء ولو كان واحدا. Disyaratkan bahawa kekal daripada mustasna itu sesuatu walau kana wahidan, walaupun satu. كما لو قال علي 10 إلا 9. Atas aku 10 melainkan 9. 10 tolak 9 1. Ada baki 1 kan? Kalau dia kata alayya 10 illa 8, ada baki 2. Alayya 10 illa 10 sifir. Maka istisna itu batil. Istisna tak berlaku, maka yang berlaku adalah alayya 10 faqat. 10 lah. Tidak berlaku takhsis itu. Fa in istaghraqa al-mustathna minhu kana laghiyan. Kalau mustasna itu meratai kepada mustasna minhu, maka jadilah laghiyan. Maka istisna di situ tidak berlaku. Tengok, alayya 10 illa 9. 10 itu mustasna minhu, 9 itu mustasna. Mustasna di sini, adakah dia meratai kepada sekalian 10 tadi? Tak. Kerana 9 lebih kurang daripada 10. Tapi kalau kata alayya 10 illa 10, meratai tak? Meratai. Ini 10, ini 10, habis. Tak ada tinggal lagi, baki. Tapi kalau kata alayya 10 illa 4, ada baki lagi. Dia tak yastaghraq lagi. Tadi dia. Tadi kata ini istaghraqal mustasna minhu kana laghiyan. Apa makna kana laghiyan? Maknanya alayya 10 itu yang terbenar. Ya. Maknanya kata-kata illa 10 itu batil, tak pakai.
Ya, begitu juga orang dalam masalah fiqh. Kalau dalam bab talak, kalau seorang suami mengatakan kepada isterinya, aku menceraikan kamu dengan talak 3 melainkan 3. Jadi apa? Jadi 3. Dia tak berlaku melainkan 3 tu, dia tak ada jadi sifir. Sifir tu tak ada. Kenapa? Kerana mustasna di sini yastaghriq ala mustasna minhu nya. 3. Tapi kalau 3 melainkan 2, tinggal 1. Jadi talak 1. Kalau talak 2 kecuali 1, tinggal 1. Jadi talak 1. Tapi kalau talak 3 kecuali 3, 3. Di sini 3 tolak 3 jadi 3. Dia tak jadi kosong. Wadah? Itu maksudnya. Yushtaratu an yakuna al-mustathna min jinsil mustathna minhu fa in disyaratkan mustasna itu daripada jenis mustasna minhu. Ini ada khilaf ya. Ini masalah khilafiyah. Fa in kana, baca dulu. Fa in kana min ghairi jinsihi fa innahu la yu'tabaru mukhassisan. Jika dia itu bukan daripada jenisnya mustasna minhu, maka la yu'tabar mukhassisan. Maka mustasna di situ tak menjadi taksis kepada mustasna minhu dia. Falau qala qama al-qawmu illa himaran. Jika seorang berkata berdiri oleh kaum melainkan himaran, adakah himar daripada jenis kaum? Tak. Lam yasih. Dia kata tak sah di sini. Kenapa? Kerana syarat dia apa? Syarat dia mustasna, iaitu himar itu dia mesti daripada jenis mustasna minhu dia, iaitu kaum. Sekarang ni himar, adakah dia jenis daripada kaum? Bukan. Kalau kita kata illa zaidan, jenis daripada kaum. Kalau kita kata akilan, jenis daripada kaum. Kalau kata mujahidan, daripada kaum. Tapi kata qaumal qaumu illa farasan, tak. Kerana faras bukan daripada kaum. Lam yasih li'annahu lam yadkhul fil qawmi hatta yakhruja minhum. Kerana dia tak masuk pun daripada kaum. Macam mana dia nak dikeluarkan? Sesuatu yang nak keluar, nak istisna, maknanya kita nak keluarkan dia daripada mustasna minhu dia mesti berada di dalam mustasna minhu. Sekarang dia pun tidak berada di dalam mustasna minhu, macam mana kita nak keluarkan dia? Aywa, wakil la yushtaratu hadha. Kata kil la yushtaratu hadha. Tidak disyaratkan ini. Maknanya apa? Maknanya tidak disyaratkan mustasna itu daripada jenis mustasna minhu. Maknanya sah kalau orang mengatakan ja'al qaumu illa himaran. Sah. Istisna itu berlaku. Kenapa? Kerana mereka ada dalil. Kil di sini ada dalil. Ini bukan cakap kosong. Ini bukan komen-komen Facebook ya. Ini usuli punya istidlal. Wakila la yushtaratu hadha. Tidak disyaratkan ini. Apa dalil mereka? Mereka mengatakan dalam Quran Allah Ta'ala berfirman, fasajadal malaikatu kulluhum ajma'in illa iblis. Adakah iblis daripada jenis malaikat? Tak. Wa kana minal jinni fafasaqa min amri rabbih. Betul? Fafasaqa an amri rabbih. Wa kana minal jin. Iblis itu daripada jenis jin, bukan malaikat. Maka Allah menggunakan di situ mustasna bukan daripada jenis mustasna minhu. Wa yajuzu taqdimul mustathna 'ala al-mustathna minhu nahwu qawlina ma qama illa zaidan ahadun. Sah. Yakni harus untuk kita mengatakan kita mendahulukan mustasna di atas mustasna minhu. Asal mustasna minhu itu ditakdimkan daripada mustasna. Asalnya macam tu. Ini dalam nahwu ya. Saya bukan ajar nahwu. Jadi saya sangka baik semua yang ada di sini semua dah memahami nahwu dengan baik. Jadi saya tak perlulah buat dars nahwu lagi. Mustasna asalnya mustasna minhu itu
lebih awal datang daripada mustasna. Asalnya gitu. Tetapi adakah harus untuk kita mendahulukan mustasna di atas mustasna minhu? Harus, kata musannif. Boleh. Contoh dia apa? Maqama illa Zaidan ahadun. Ya, tidak berdirilah melainkan Zaid oleh seseorang. Ahadun itu mustasna. Ahadun itu mustasna minhu. Zaidan itu mustasna. Tengok, mustasna itu datang dahulu daripada mustasna minhu dia. Sah. Aywa. التخصيص بشرط ومن التخصيص التخصيص بشرط كقولنا أكرم العلماء إن عملوا. Kita masuk kepada yang kedua, syarat. Kaqaulina akrimil ulama'a in amilu bi ilmihim. Muliakan olehmu akan ulama. Al-ulama di situ umum. Ya, kenapa? Kerana lafaz jama' yang mu'arraf bil alif wal lam. Kemudian in alimu, syarat. Jika mereka itu beramal dengan amalan, dengan ilmu mereka. Maknanya apa? In lam ya'malu bi ilmihim fala tukrimu. Kalau mereka tidak beramal dengan ilmu mereka, fala tukrimu, maka kamu jangan memuliakan mereka. Itu mafhum ba? Mafhum mukhalafah. Dah lepas dah. Wa yajuzu أن يتقدم شرط على المشروط harus mendahulukan syarat di atas masyrut. كقولنا إن عمل العلماء بعلمهم فأكرمهم. Terbalik kan? Kita datangkan syarat terlebih dahulu. In amilal ulama bi ilmihim fa akrimhum. Terbalik dia sini. Asalnya masyrut itu datang dahulu, kemudian baru syarat. Tetapi boleh juga kita takdimkan syarat di atas masyrut. Pada dalam ayat Quran Allah Ta'ala berfirman apa? Wa in kunna ulati hamlin. Wa in kunna ulati hamlin fa'anfiqu alaihinna hatta sehinggalah hatta yadha'na hamlahunna. Jadi di sini wa in kunna, kan Allah Ta'ala mulakan dengan apa? Wa in kunna. Syarat dulu. Apa itu yajuz? Takrim syarat di atas masyrut itu yajuz. At-takhsisu bis-sifati. التخصيص بالصفة ومن التخصيص أيضا التخصيص بالصفة كقولنا أكرم العلماء العاملين. At-takhsis bis-sifah yang ketiga. Setengah daripada taksis itu ada taksis bis-sifah seperti kata kami akrimil ulama al-amilina. Muliakanlah akan ulama-ulama yang beramal. Sifat kan tu? Al-amilin. Betul tak sifat? Betul. Maka ulama di situ umum. Tapi bila didatangkan dengan sifat, itu litaksis. Sama juga dalam Allah Ta'ala berfirman apa? Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan. Sesiapa yang membunuh mukminan, seorang mukmin, muta'ammidan, dengan sengaja, kemudian fajaza'uhu jahannam, fajaza'uhu jahannam, maka balasannya neraka jahannam. Jadi man yaqtul mu'minan, mu'minan umum. Tetapi bila didatangkan dengan muta'ammidan, di sini apa? Bukan sifat, hal. Hal. Muta'ammidan jadi hal. Halun mansubun wa alamatu nasbihi al-fathatu zahiratu fil akhirih. Baik. Muta'ammidan hal. Diqaid mukmin dengan muta'ammidan.
Ini taksis kepada mukminan. Muta'ammidan dia mentaksiskan kepada mukminan. Maka maksud at-takhsis bisifah indal usuliyin, kata-kata sifah di sini yashmal as-sifah, ini an-na'ta wal hal. Kerana hal juga dia memberi faedah takhsis. Jadi jangan kita kata tak, ni bukan na'at di sini, ini hal. Di sini tak masuk at-takhsis bisifah. La. At-takhsis bisifah, istilah usuliyin di sini masuk. Sama ada dia itu na'at, sama ada dia itu hal, masuk. At-takhsis al-munfasil. التخصيص منفصل ويراد به التخصيص بما يستقبل بنفسه في Yastaqillu. Kenapa ada kitab salah? Oh iya ke? Betul kan? Yastaqillu. التخصيص بما يستقل بنفسه في إفادة المعنى Iradatil makna. Oh, ifadatil makna? Sekejap. Betul. Anda biasa. Fi ifadatil makna. Siapa yang ikut nusakhanah ni betul kan? Fi ifadatil makna. Ya, makna dia lebih mustaqim. Duna hajatin, دون حاجة إلى ذكر العام iaitu taksis itu berlaku secara mustaqil. Maknanya tanpa dia itu bersambung, berhubung dengan am sebelumnya. Ya, maknanya dia boleh berdiri dengan sendiri. Nas itu berdiri dengan mukhassis itu berdiri dengan sendiri tanpa dia perlu berhubung kepada am, sebagaimana syarat tadi, sebagaimana istisna tadi, sebagaimana apa tadi? Sifat tadi. Ya, maka semua itu dia perlu berhubung kerana dia tidak boleh yastaqil. Dia tak boleh mustaqil sendiri. Mukhassis itu. Tapi mukhassis di sini dia boleh berdiri secara sendiri duna hajatin ila dzikril 'ami qablahu. Jadi sekejap sebelum kita masuk kepada at-takhsis bil al-munfasil, di sana kan ada takhsis al-muttasil al-ghayah kan, dengan al-badal. Itu seperti firman-Nya Allah Ta'ala, fa'tazilun nisaa fil mahid wa la taqrabuhunna hatta yathurna. Hatta yathurna itu lil ghayah. Ya. Maka di sini takhsis. Kalau kita kata wala taqrabuhunna am, wala taqrabuhunna, tapi bila hatta yathur, takhsis itu. Itu takhsis bil ghayah. Ataupun dengan badal seperti walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Man istata'a ilaihi sabila itu badal. Badal kepada apa? Badal kepada nas. Ya. Maka man istata'a ilaihi sabila itu mukhassis kepada lafaz yang am sebelumnya, iaitu an-nas. Wadah? Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Jadi at-takhsis takhsisul apa? Terus فمن ذلك تخصيص الكتاب بالكتاب ويجوز تخصيص الكتاب بالكتاب نحو قوله تعالى ولا تنكحوا المشركات فهو عام يشمل كل مشرك وثنيا كان أو كتابيا مع قوله تعالى والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم فيجوز نكاحهن لأنه خصصهن من حكم التحريم. Takhsis kitab dengan kitab, maknanya kitab itu datang secara am, kemudian ada mukhassisnya, datang untuk mentakhsiskan apa yang am di dalam Alkitab. Wa yajuzu takhsisul kitab bil kitab, seperti firman-Nya Allah Ta'ala, wala tankihul musyrikati, janganlah kalian bernikah akan orang-orang musyrikat, itu perempuan-perempuan yang musyrikin ya. Fahuwa amun yashmal, iaitu am. Ya, kata-kata musyrikat itu umum
terkandung semua orang-orang kulla musyrikatin. Eloknya dia buat kulla musyrikatin, bukan musyrikin. Musyrikin ni muzakkar kan. Eloknya muannas lah, kerana musyrikat tu muannas. Wathaniyan kana au kitabiyan. Wathaniyan yakni penyembah berhala ataupun kitabiyan, au majusiyan, au yahudiyan, au nasraniyan ma'a qaulihi ta'ala wal muhsanati. Tengok, kata-kata musyrikat di sini Allah melarang kita berkahwin kepada orang musyrikat, perempuan yang bukan daripada Islam. Tak kira dia itu ahli kitab ataupun bukan ahli kitab, orang majusi ke dan sebagainya. Tapi di sini wal muhsanatu minal ladzina utul kitaba min qablikum. Maka di sini Allah mengharuskan kita berkahwin kepada orang-orang wanita yang daripada ahli kitab. Daripada ahli kitab. Fayajuzu nikahuhunna, maka harus kahwin dengan mereka itu. Kenapa? Jadi ditaksiskan oleh ayat yang lain, yang mana ayat yang lain, nas yang lain itu juga daripada Alkitab. Wadah? Takhsisul kitab bisunnah. Takhsisul kitab bisunnati wa yajuzu takhsisul kitab bisunnati mutawatiratan kanat aw ahadan ka takhsis qawlihi ta'ala yusikumullahu fi auladikum al-'am al-shamil li auladil anbiya'i wa ghayrihim ma'a qawlihi sallallahu alaihi wasallam nahnu ma'asyirul anbiya'i la nurith. Tengok, harus mentaksiskan kitab dengan as-sunnah. Mutawatiratan kanat aw ahadan, maknanya sunnah di situ, hadis di situ, sama ada hadis itu mutawatir ataupun ahad, harus dia itu mentaksiskan Alkitab. Setengah orang kata, macam mana ni Alkitab ditaksiskan oleh as-sunnah? Bukankah Alkitab itu level dia lagi tinggi daripada as-sunnah? Quran kan? Macam mana hadis boleh mentaksiskan? Padahal hadis itu berlaku padanya kadang-kadang dhaif, kadang-kadang dhaif jiddan, kadang-kadang hasan, kadang-kadang sahih. Padahal Al-Quran itu pasti sahihnya. Macam mana sesuatu yang tak sahih, yang ihtimal ketidaksahihannya itu boleh mentaksiskan sesuatu yang pasti, qat'i. Qat'iyyus thubut. Izai. Kadang-kadang orang tanya kan. Sebab itu kalau tak salah saya dalam mazhab Ahnaf itu tidak membenarkan ini. Takhsisul kitab bisunnah ini tak dibenarkan oleh mazhab Hanafi. Ini mazhab jumhur yang membenarkan takhsisul kitab bisunnah. Maka apa kita nak jawab? Kita jawab begini, Quran walaupun dia itu qat'iyyut thubut, tetapi dia itu zanniyud dalalah. Kebanyakan daripada Al-Quran itu zanniyud dalalah. Maknanya secara riwayat, iaitu yang datang daripada Nabi SAW sampai kepada kita hari ini, Quran secara riwayat itu qat'i. Tetapi afradnya, saya sebut dengan afradnya kepada makna daripada ayat tadi yang datang secara riwayat qat'i tadi, itu zanni, itu bukan qat'i. Sebab itu berlaku khilaf. Kalau tidak berlaku khilaf pada ayat Al-Quran. Bahkan berlaku khilaf di kalangan ahli sunnah Mu'tazilah, di kalangan Syafi'iyah, Hanafiyah. Berlaku khilaf dengan menggunakan ayat Al-Quran yang sama. Kenapa? Kerana afradnya itu zanni. Tetapi dari sudut riwayat, maknanya datang kalimah, lafaz itu kepada kita, itu qat'iyyus thubut, tetapi dia itu zanniyud dalalah. Baik, hadis ada qat'iyyus thubut, ada qat'i, ada zanniyus thubut. Dalalahnya macam mana? Dalalahnya itu zanniyud dalalah. Zanniyud dalalah itu mentaksiskan zanniyud dalalah. Maknanya takhsisu zanni bizanni. Walaupun kita kata takhsisul kitab bisunnah,
Tetapi sebenarnya takhsisus zanni bidzanni. Zanni dari sudut apa? Zanniyud dalalah. Dari sudut dalalah, bukan dari sudut subut. Wadah? Aywa, takhsisul kitab bisunnah. Dah baca? Mutawatiratan kanat aw ahadan ka takhsisi qawlihi ta'ala yusikumullahu fi auladikum. Auladikum jamak yang diidhafatkan kepada kum. Al-am asyamil li auladil anbiya wa ghairihim, masuk kepada seluruh anak-anak anbiya dan selain mereka itu. Ma'a qawlihi sallallahu alaihi wasallam nahnu ma'asyarul anbiya la nuwarrith. Tengok. Tiba-tiba Nabi kata apa? Nahnu ma'asyarul anbiya, kami tidak mewariskan. Bukankah tadi dalam ayat Allah Ta'ala kata yusikumullah fi auladikum, itu umum, tak kira masuk anbiya ataupun tidak. Kemudian hadis Nabi mentaksiskan apa yang am daripada kitab. Baik. Fakhussisa فخصص الإرث بغير أولاد الأنبياء. أيوة. وقوله صلى الله عليه وسلم لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. فأخرج من اختلف دينه من الإرث مع كونه داخلا في الآية. Begitu juga dalam hadis yang lain mentaksiskan ayat tadi, di mana ayat tadi kata fi auladikum, kemudian dalam hadis Nabi SAW menyebut orang Muslim, kalau bapaknya Muslim, anaknya kafir, maka dia tidak mewarisi. Padahal ayat tadi kata fi auladikum, pada sekalian aulad, tak kira kafir, mukmin semua masuk. Tapi dengan hadis ini mentaksiskan anak bapa Islam, anak kafir, maka anak tadi tidak mewarisi apa yang datang daripada bapaknya. Kalau bapa kafir, anak Muslim, anak tadi tidak boleh mewarisi apa yang datang daripada bapaknya. Gitu. Tu dikata fa akhraja man ikhtalafa dinuhu minal irthi ma'a kaunihi dakhilan fil ayah. Padahal masuk di dalam ayat tadi fi auladikum itu umum, ya, tak kira mukmin ataupun kafir. Takhsis sunnah bil kitab. Takhsis sunnah bil kitab wa yajuzu takhsis sunnah bil kitab wa dhalika kaqawlihi sallallahu alaihi wasallam ma ukhidha min hayyin fa huwa mayyit ay fa yakunu najasan wa minhu as-sawfu ومنه الصوف والشعر والوبر من الحيوان المأكول إلا أن هذا خص بقوله تعالى ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين. Dan harus takhsis sunnah itu dengan kitab. Ini wadah kan? Takhsis sunnah bil kitab, kerana kitab lebih kuat daripada sunnah. Baik, seperti Nabi SAW mengatakan wa ma ukhidha min hayyin fa huwa mayyitun. Apa yang diambil daripada binatang yang hidup, fahuwa mayyit, maka itu bangkai. Apa sahaja. Ayam, kita cabut bulu dia, bukankah itu ma'ukhiza min hayyid? Di hidup ni kita ma'ukhiza kan bulu tu, maitun lah, maitun lah kan Nabi kata fahuwa maitun, maka jadi najis. Lembu di aksiden, tercabut ekor dia, maka ekor dia najis tak? Najis, jadi bangkai atas hadis ini, ya. Wahakala. Jadi apa sahaja perkara yang daripada juzuk hayawan, yang tercabut daripada juzuk haiwan tadi, juzuk haiwan yang terpisah daripada haiwan yang hidup, ketika mana hidup ya, itu jadi bangkai, jadi najis. Di atas keumuman hadis ini. Tetapi bila datangnya firman Allah Ta'ala, wa min aswafiha wa ubariha wa ash'ariha athathan wa mata'an ilahin, maka di sini mentaksiskan bahawasanya sauf, sya'ar, wabar, iaitu bulu. Sauf ni bulu kambing, bulu syat. Sya'ar ni bulu sapi. Wabar ini bulu unta. Maka bulu-bulu ini adakah najis ketika mana dicabut daripada ketika mana hidupnya? Tidak. Kenapa? Kerana ditaksiskan oleh
ayat Allah Ta'ala ini daripada Alkitab. Maka kitab mentaksiskan apa yang ada di dalam As-Sunnah. Ayuh. تخصيص السنة بسنة ويجوز تخصيص السنة بسنة متواترة كانت أم آحادا. yakni harus untuk mentaksiskan sunnah dengan sunnah mutawatir, sama ada mutawatir ataupun hadis ahad. وذلك كتخصيص قوله صلى الله عليه وسلم بما سقط السماء العشر العام للقليل والكثير بقوله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون 5 أوسق صدقة. Jadi Nabi SAW mengatakan fima saqatis sama'u al-ushur, maknanya apa yang kalian, maknanya kita ada tanaman kita itu diserami dengan air hujan. Fima saqatis sama', diserami dengan air hujan, maka padanya itu ada zakat. Berapa? Ushur, 1/10. Jayid. Bila kata fima saqatis sama al-ushur, bukankah fima saqatis sama itu umum? Tak kira apa yang kalian, tak kira berapa banyak hasil daripada pertanian kamu tu, sedikit ataupun banyak, kamu tetap dikenakan zakat 1/10. Dia kata al-am lil qalil wal kathir. Kemudian dalam hadis yang lain mentaksiskan bahawasanya di sini fima saqatis sama ini khusus kepada perkara, iaitu hasil pertanian yang lebih daripada 5 awsuq. 5 awsuq ke atas baru ada zakat. 5 awsuq ke bawah tidak ada zakat. 1 wasak 60 gantang. 1 gantang 4 mud cupak. 4 mud, 4 cupak. Bila lebih, yang ni ya, kalau kurang daripada berapa tadi? 5 awsuq, maka di situ tidak ada zakat. Padahal hadis yang tadi umum, tak kira 5 awsuq ataupun lebih ataupun kurang, maka tetap kena zakat. Tetapi ditaksiskan oleh hadis yang lain. Macam ini. Taksisul Quran. تخصيص القرآن بالقياس ويجوز تخصيص القرآن بالقياس لأن القياس دليل شرعي يستند إلى نص من كتاب أو سنة فكأنهما هما المخصصان. Sekejap. Sebelum kita masuk takhsisul Quran bil qiyas, kita masuk kepada takhsisul Quran bil ijma' ataupun takhsisul sunnah bil ijma'. Ijma' dengan Quran, ijma' lagi kuat. Ijma' dengan hadis, ijma' lagi kuat. Kenapa? Kerana ijma' adalah gabungan daripada Quran dan hadis. Mana lagi kuat? Confirm gabungan. Kitab-kitab sahaja, sunnah-sunnah sahaja. Ijma' tak. Ijma' lagi power daripada kitab dan sunnah. Ya. Baik. Takhsisus sunnah contohnya. Takhsisus sunnah bil ijma', itu seperti hadis Nabi SAW mengatakan innal ma'a tahurun, air itu suci. Innal ma'a tahurun la yunajjisuhu syai'un, tidak dinajiskan akan dia itu oleh sesuatu. La yunajjisuhu syai'un, maknanya sesuatu pun tidak boleh menajiskan air. Tetapi ijma' mengatakan apa? Innal ma' idza taghayyara bin najasati fa innahu najisun. Innal ma'a idza taghayyara bin najasatin, air kalau dia berubah dengan sesuatu yang najis, fa innahu najisun, maka dia jadi najis. Padahal sunnah tadi mengatakan air tidak akan dinajiskan oleh sesuatu pun. Maknanya tak kira dia najis ke yang jatuh ke dalam dia, ataupun bukan najis yang jatuh ke dalam dia, dia itu tidak dinajisi oleh apa-apa. Padahal ijma' mengatakan bahawa
air itu apabila dia berubah dengan sesuatu yang najis, dengan sebab sesuatu yang najis yang jatuh ke atas dia, maka dia jadi najis. Ya. Takhsisul Quran bil qiyas. تخصيص القرآن بالقياس ويجوز تخصيص القرآن بالقياس لأن القياس دليل شرعي يستند إلى نص من كتاب أو سنة فكأنهما هما المخصصان وذلك كقوله تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة العام للحر والعبد إلا أن الله تعالى خص منه الإناث من العبيد فقال فإذا أحسن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ثم قيس الذكور على الإناث بنفي الفارق ونصف الحد على العبد أيضا. Maka harus takhsisul Quran bil qiyas itu seperti firman-Nya Allah Taala. Allah menyebut az-zaniyatu waz-zani fajlidu. Az-zaniyatu waz-zani itu umum. Ya, tak kira orang yang berzina itu hamba ataupun orang merdeka, daripada laki-laki ataupun perempuan. Tetapi Allah Ta'ala mengkhususkan perempuan daripada abid dalam firman-Nya, فَإِذَا أُحْسِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَا بِفَاحِشَةٍ. Ya Allah dah, فَإِذَا أُحْسِنَّ, ya, iaitu perempuan. Kemudian dikiaskan, ada ni dikiaskan zukur alal inas. Dikiaskan zukur alal inas binafil farik, dengan kita ilghaqkan farik di antara zukur dan inas. Maknanya disamakan, ya, walaupun dalam Al-Quran tidak sebut seperti itu, tetapi kias yang mentaksiskan perkara tersebut dengan memasukkan zukur juga seperti hukumnya inas. Maka diletakkan hudud kepada mereka ini, iaitu hamba, tak kira lelaki ataupun perempuan, itu adalah separuh daripada hudud ke atas orang merdeka. Takhsisus sunnah bil qiyas. تخصيص السنة بالقياس وكما يجوز تخصيص الكتاب بالقياس يجوز تخصيص السنة بالقياس من باب الأولى. Sebagaimana harus takhsis kitab bil qiyas, begitu juga sunnah bil qiyas min babi aula, lebih-lebih lagi, kerana kitab pun boleh ditaksiskan dengan qiyas, apatah lagi sunnah. وذلك كقوله صلى الله عليه وسلم ما أخذ من الحي فهو الميت. Maka sesuatu yang diambil daripada hayy, benda hidup, maka itu adalah mayit, bangkai. ثم خص منه كما قدمنا الصوف والشعر والوبر بالقرآن في قوله تعالى ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين وقيس الريش على الشعر والوبر وخص به الحديث ثانيا. Kan jadi ayat yang kedua, wa min awsafiha, itu mentaksiskan apa yang ada di dalam hadis Nabi SAW yang mengatakan ma ukhidha, itu umum. Okey, kemudian ditaksiskan dengan wa min aswafiha wa ubariha ila akhirih, itu tertentu kepada sauf, wabar, sya'ar. Kemudian orang tanya, kalau macam tu bulu rish, bulu burung, adakah masuk? Adakah bulu burung juga najis jikalau dicabut ketika mana hidupnya? Maka kias datang untuk mentaksiskan bahawasanya bulu burung itu tidak najis sekiranya dicabut ketika mana hidupnya, walaupun dalam Al-Quran tak sebut. Dalam hadis sebut secara umum najis sebenarnya, tetapi datang kias memberi faedah bahawasanya raish itu tidak najis. Kias, ya. Wa khussa bihi al-hadithu thaniyatan. Al-faslul khamis fil mutlaqi wal muqayyad. Ini lagi akan datang, InsyaAllah. Sampai sini saja pertemuan kita hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Wallahu a'lam.